hasil dan perbelanjaan Majlis Perbankan Kelang. Dimaklumkan sehingga bulan Mei 2020, jumlah hasil adalah sebanyak 130.41 juta, iaitu pencapaian prestasi 53% berbanding bajet tahunan berjumlah 246.6 juta. Manakala prestasi perbelanjaan sebenar adalah 135.99 juta, iaitu pencapaian prestasi 49% berbanding bajet tahunan berjumlah 279.1 juta. Sehingga 31 Mei 2020, kekurangan hasil berbanding perbelanjaan adalah sebanyak RM5.59 juta. Perbandingan hasil dan perbelanjaan pada Mei 31 Mei 2019 dan 31 Mei 2020. Secara perbandingan, jumlah hasil pada 31 Mei 2020 telah turun sebanyak 7.91 juta atau 6% berbanding jumlah hasil pada tahun 2019. Manakala jumlah perbelanjaan pada 31 Mei 2020 telah meningkat sebanyak 1.68 juta atau 1% berbanding jumlah perbelanjaan pada tahun 2019. Secara keseluruhan, jumlah hasil berbanding belanja pada 31 Mei 2020 telah menurun sebanyak 9.59 juta berbanding tempoh yang sama pada tahun 2019. Next. Hasil cukai taksiran. Dimaklumkan sehingga 24 Jun 2020, jumlah kutipan cukai taksiran yang diterima oleh Majlis Perbankan Kelang adalah berjumlah 88.3 juta dengan pecahan seperti berikut. Cukai taksiran 1 2020 patut kutip 90.5 juta, kutipan keseluruhan 76.8 juta atau 85%. Tunggakan cukai taksiran patut kutip 37.9 juta, kutipan keseluruhan 11.5 juta, prestasi 30%. Jumlah kutipan keseluruhan 88.3 juta. Next, perbandingan kutipan pelarasan cukai taksiran pada 24 Jun 2019 dan 24 Jun 2020. Bagi cukai taksiran 1 2020, jumlah sehingga Jun 2019 adalah 76.5 juta berbanding dengan Jun 2019 76.2 juta berbanding dengan Jun 2020 76.8 juta. Perbezaan kutipan 1.6 juta. Manakala bagi tunggakan cukai taksiran Jun 2019 mencatatkan 16 juta dan Jun 2020 11.2 juta. Perbezaan 4.5 juta. Jumlah keseluruhan Jun 2019 92.2 juta berbanding dengan Jun 2020 88.3 juta. Itu perbezaan kutipan 3.9 juta. Okay. Secara perbandingan kutipan bagi bulan Jun 2020 setakat 24 Jun yang lalu berjumlah 88.3 juta telah menurun sebanyak 3.9 juta 4% berbanding kutipan yang sama pada 24 Jun 2019 yang berjumlah 92.2 juta. Ini kerana pihak kuasa negeri telah memberi pengecualian fee notisi bagi tanggal 1 2020 menyebabkan majlis mengalami kekurangan hasil. Next, bilangan cukai takkiran 2020. Bagi memudahkan urusan pembayaran dibuat, orang ramai tidak perlu menunggu bil cukai taksiran tanggal 2020 dipuskan ke premis masing-masing. Ini kerana Majlis Perbankan Kelang kini dalam proses melaksanakan perkhidmatan digital. Sehubungan dengan itu, yang berbahagia Datuk Tuan-Puan boleh mendapatkan bil cukai taksiran majlis secara digital dengan melayari www.kelang.gov.my bagi membuat semakan dan pembayaran cukai taksiran serta mengelakkan daripada dikenakan penalti sebanyak RM20. Okay. Next. Pemberian kupon promosi jam letak kereta kepada ahli majlis Perbankan Kelang. Majlis berbesar hati memberi kupon jam letak kereta kepada ahli majlis bertujuan mempromosikan penggunaan kupon jam orang ramai di zon letak kereta kupon di sekitar takbiran ahli majlis berkenaan. Kemudian kupon ini secara one-off ini dibuat kepada setiap ahli majlis juga bagi membantu pihak tuan-tuan dan puan untuk membantu rakyat pasca COVID. Kemudian melalui promosi ini, ahli majlis juga dapat memberikan peranan dalam mendidik orang awam menggunakan kupon letak kereta bagi mengelakkan tidak mereka dikenakan kompon. Next, program aktiviti majlis. Jabatan Kerja Ketua Setiausaha Eksio Kementerian Perumahan dan Pendapatan ke Majlis Perbankan Kelang untuk aplikasi Kelang Air Plaza EPK. Maklumkan bahawa eksekutif PT yang berbahagia Datuk Zainal Abidin telah mengucapkan terima kasih kepada pihak EPK kerana sudi menerima lawatan rasmi beliau pada 5 Jun tempoh hari. Dan EPK juga beliau juga telah mendukung inisiatif EPK sebagai peneliti yang pertama di Malaysia yang menyediakan aplikasi Kelang Air Plaza sebagai platform kepada usahawan yang berada di Kelang bagi menjalankan usaha jual beli sekalian sekaligus membantu
kelas online fasa 2 di Majlis Pengadilan Negara. MPK telah terpilih di antara 43 peneliti untuk pelaksanaan sistem OIC 3.0 kelas online PPKT bagi fasa 2. Sistem ini digunakan bagi proses mengumpulkan permohonan baru untuk penunding, semakan dan ulasan permohonan oleh agensi teknikal dan amanan luaran. Sistem OIC 3.0 kelas online juga berfungsi dalam mempercepatkan penyusunan permohonan di samping meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam secara digital. Sistem OIC 3.0 kelas online akan beroperasi secara 24/7, merekod semua transaksi pengguna secara digital, tracking sistem dan analisis yang lebih cepat, mewujudkan pusat pemantauan di peringkat persekutuan di samping menyediakan kecakapan koordinasi antara PBT, agensi teknikal dan pemohon secara menghapuskan edaran salinan kopi. Pembayaran fee permohonan secara online juga disediakan dalam sistem ini dengan pelaksanaan PBTP yang dibangunkan oleh KPTP. Pelaksanaan OIC 3.0 kelas online PBTP akan digunakan secara rasmi berkuasa pada 3 Julai 2020. Okay. Next, mesyuarat kedua pengambil 3 Dewan Negeri Selangor yang ke-14 tahun 2020. Sebagai makluman, mesyuarat kedua pengambil ketiga Dewan Negeri Selangor yang ke-14 tahun 2020 akan diadakan pada 13 Julai hingga 17 Julai 2020 dan 20 Julai hingga 24 Julai 2020 bertempat di bangunan Dewan Negeri Selangor. InsyaAllah. Next, penambah memberikan sistem perkhidmatan kutipan sesepuja dan urusan awam kelas 2020. Bagi memantapkan sistem perkhidmatan kutipan sesepuja dan urusan awam di kawasan pentadbiran MPK, pihak majlis akan melaksanakan beberapa penambahkan untuk memastikan pengurusan sistem puja dan urusan awam menjadi lebih besar, cekap dan berkualiti bagi menjamin persekitaran di daerah Kelantan yang bersih dan sihat. Antara penambahkan yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, menggantikan semua tungtung komunal 1,500 liter yang rosak di kawasan rumah strata di kawasan perumahan bawah bandar. Sebanyak 1,000 unit tong akan digantikan dengan tong baru secara berperingkat lebih hujung tahun 2020. Kedua, membina kebuk sampah mini di kawasan bawah bandar dan kawasan perniagaan yang tertentu bagi mengolah sampah daripada bersejarah. Sampai itu, satu tapak yang sempurna akan turut dibina. Satu projek perintis akan dilaksanakan terlebih dahulu bagi melihat kekesanan cadangan ini. Ketiga, mengadakan pertandingan pengumpulan bahan kitab semula yang paling banyak dan terbuka untuk komuniti secara tidak langsung dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Kelang dan kepentingan program 3A dan juga dapat mengurangkan pengolahan sampah. Di samping itu juga, 2 pusat kita semula akan dibina bagi menaik rumah sampah yang sedia ada di Kelang dan berfungsi sebagai pusat kita semula. Salah satunya akan dibina di Pasar Meru, Pasar Besar Meru. Keempat, menunjukkan satu pasukan khas di kalangan orang awam dalam menyalurkan maklumat berkenaan pihak-pihak sama ada individu kedai kilang yang tidak bertanggungjawab mengolah sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Pasukan ini yang dikenali sebagai Squad Green Volunteers akan memberikan maklumat yang diperlukan sehingga tertangkapnya pihak yang tidak bertanggungjawab. Kelima, selepas menerima maklumat daripada Squad Green Volunteers, kegiatan akan dijalankan oleh pasukan Smart Squad TPP daripada Jabatan Perkhidmatan Persekitaran kena maklumat yang diterima. Untuk maklumat, tugas pasukan Smart Squad TPP adalah seperti berikut. Pertama, menyiasat dan membuat sitaan kenderaan yang terlibat dalam pengolahan sampah haram. Kedua, menyelesaikan masalah pemakaran sampah haram di lokasi. Tiga, menyelesaikan masalah sampah binaan di dalam parit yang menyebabkan berakhirnya banjir. Okay, next. Cadangan pemangkasaan pengurusan aduan jabatan di FPK. FPK akan menggunakan metodologi bagi memantapkan lagi sistem penyampaian pengurusan aduan di FPK dalam Jabatan Komunikasi Korporat, terutama dari segi respons time, iaitu tindak balas yang diberikan kepada pelanggan bagi aduan yang dimajukan oleh aduan dan sistem aduan awal majlis. Iaitu bagi menambah baik pengurusan aduan ini agar lebih berkualiti dan mendapati pelanggan yang berhendakkan respon time yang cepat dan responsif. Cadangkan juga ada penggunaan lipstick bagi aduan perkhidmatan pelaporan sadar bilangan masalah yang perlu diselesaikan. Next, program Food Bank oleh Ahli Parlimen Kelang. Dimaklumkan juga bahawa program Food Bank Ahli Parlimen Kelang dan kerjasama FPK dan Ahli Majlis akan diadakan di lokasi berikut: Kelang Selatan, nombor 13, Pilihan Bas Pelabuhan Kelang dan Persyarat Raja Gunung Musa, Kelang Utara, di Balai Raya Sungai Keramat 9, Taman Kelang Utama. Untuk operasi ialah pada Jumaat 4 petang hingga 7 petang, negara hari Sabtu dan Ahad 2 petang hingga 5 petang. Program ini adalah satu usaha untuk mengumpul dan mengajikan makanan bagi manfaat golongan yang kurang berkemampuan. Penekanan peresmian akan dilaksanakan pada 5 Julai 2020 jam 10 pagi. Next. Okay. Taklimat pelaksanaan permohonan lesen secara atas talian dan kempen kesedaran pengunjung terhadap pematuhan SOP di pasar sediaan FPK. Selepas ini, Puan Nur Hashimah, Pengarah Teknologi Maklumat, akan memberikan taklimat berkenaan dengan pelaksanaan permohonan lesen secara atas talian FPK dan kempen kesedaran pengunjung terhadap pematuhan SOP di
pasal sediaan. Okey. Sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha menjadi Ketua Majlis Penanggulang mesyuarat pada hari ini turut mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormati Datuk Seri Raja Dr. Abdul Ghani Bupati Akhir Profesor Datuk Kelang. Jadi tanpa membuang masa kita teruskan pada agenda seterusnya, iaitu taklimat pelaksanaan permohonan lesen secara atas talian Majlis Penanggulang dan disambung terus oleh Puan Nur Shima untuk taklimat penilaian kemampuan SOP Bahasan Sivil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, yang dihormati Yang Berdosa Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin dan Ketua Majlis Penanggulang Puan Elia, Setiausaha Majlis Penanggulang, ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, pegawai fikir dan tuan-tuan konferensi sekalian. Okey, pagi ini saya akan memberikan taklimat ringkas berkenaan pelaksanaan permohonan lesen atas talian Majlis Penanggulang. Okay, untuk pelaksanaan projek ini saya akan jelaskan secara umum menggunakan pendekatan Bapak Waniyesh untuk lebih mudah dipahami. Ya. Untuk pembangunan ini adalah melibatkan model permohonan dan pembayaran secara atas talian. Alternatif kepada peniaga untuk beralih kepada permohonan online untuk lesen-lesen yang tidak berisiko. Di Majlis Penanggulang terdapat lesen. Terdapat 54 jenis lesen yang tidak berisiko seperti yang disenaraikan. Okey, ini senarai 54 jenis lesen ya. Okey, seterusnya untuk permohonan lesen online ini adalah memudahkan pelanggan untuk tidak lagi ke kaunter. Pelanggan tidak perlu lagi beratur panjang dan bersesat di kaunter. Secara tidak langsung, pelanggan juga dapat menjimatkan minyak dan masa kerana tidak perlu bersih mencari ruang kosong tempat letak kereta, memandangkan di Majlis Penanggulang tempat letak kereta itu terhad. Okay, seterusnya, untuk maklumannya, modul ini melibatkan dua pihak utama, iaitu Majlis Penanggulang dan juga peniaga. MBK bertindak sebagai proses permohonan yang dibuat dan seterusnya meneruskan permohonan yang layak. Manakala peniaga bertindak memohon lesen, membuat bayaran lesen dan seterusnya mencetak lesen di tempat masing-masing lah. Okey. Seterusnya untuk makluman juga, capaian modul ini adalah secara talian atas talian melalui sampaian internet dan boleh diakses di mana-mana sahaja menggunakan peralatan ICT seperti komputer dan telefon bimbit. Ini adalah permohonan bayaran dan cetak adalah secara atas talian jadi mudah untuk melaksanakannya. Seterusnya, modul lesen online ini boleh diakses selama diakses 24 jam tanpa berhenti pada pintu masa dan ianya tiada had untuk pelanggan. Maksudnya terpulang pada pelanggan pada bila-bila masa untuk buat capaian. Okey, untuk model bisnes ya,
komputer jadi lebih besar. Jadi kalau untuk menggunakan telefon pintar je ikut pada paparan telefon masing-masing. Jadi paparan utama mereka akan pilih pendaftaran bagi peniaga yang belum pernah berurusan dengan NPK. Seterusnya ke proses permohonan dan meletakkan maklumat yang dikehendaki. Seterusnya untuk permohonan dalam proses ini adalah apabila pemohon telah pun membuat permohonan dan permohonan itu berjaya, maka perusahaan itu permohonan itu dalam prosesnya. Seterusnya paparan untuk semak status dan surat pemakluman kelulusan daripada NPK akan dipaparkan, dan paparan bayaran online akan dipaparkan juga, dan disitulah pelanggan iaitu peniaga akan membuat proses bayaran. Dan seterusnya apabila bayaran telah dibuat, maka paparan sijil untuk dicetak akan keluar, dan di situ peniaga boleh mencetak sijil tersebut dan boleh dipaparkan, diletakkan di klinis masing-masing. Okay, seterusnya untuk memastikan modul permohonan lesen online ini berjalan lancar, jadual uji lari telah pun ditentukan untuk dilaksanakan sebanyak 2 peringkat, dan pada peringkat pertama telah pun bermula dijalankan pada 24 hingga 25 Jun 2020 untuk mendapatkan maklum balas kawan daripada pelanggan di kaunter apabila diperkenalkan dengan aktiviti permohonan online. Uji lari peringkat kedua akan diadakan selama 2 minggu di peringkat production, iaitu peringkat super online live lah, iaitu daripada 1 hingga 14 Julai. Dalam tempoh tersebut, menambahbaikan bagi isu-isu yang tidak kompleks akan terus dilaksanakan berdasarkan maklum balas daripada pelanggan. Dan modul permohonan lesen ini insyaAllah akan dilancarkan pada mesyuarat jadual kuasa pelesinan dan kawalan perniagaan yang dijadualkan pada 15 Julai 2020. Okay, seterusnya berdasarkan kepada maklum balas uji lari pada minggu lepas, isu dan cadangan penyelesaian untuk maklum balas daripada pelanggan lah yang kita perolehi. Antara perkara yang kita perolehi ini datang daripada pelanggan sendiri, daripada peniaga. Banyak dokumen yang perlu untuk dimuat naik. Kalau sebelum ni peniaga datang ke kaunter, dokumen dah siap-siap dan dah secara hard copy. Lepas pun ini perlu dimuat naik. Di sinilah peniaga ada dalam kesukaran di situ untuk muat naik dokumen yang tebal. Tidak cadangan penyelesaian, peniaga hanya perlu muat naik dokumen wajib dan akan hantar seluruh dokumen ketika mengambil sijil lesen asal. Ini akan dibincangkan dan diperhalusilah bersama Jabatan Pelesinan. Yang keduanya, pelanggan lebih selesa datang ke kaunter. Ini adalah proses online masih sama dan dengan proses manual tidak digunakan. Pada peringkat awal kita ada proses yang sama, 8 proses, dan kita dah memudahkan proses permohonan secara online ni, dan juga kita akan cukup menyebatkan promosi lah kepada peniaga. Jadi pada 1 hari bulan Julai nanti, walaupun dalam berita uji lari sebenarnya peniaga boleh untuk menguji lah sisa tersebut. Dan untuk makluman juga pada hari ini dua peniaga dah pun membuat pembayaran secara online dan tinggal nak ambil je lesen yang asal lah. Mereka dah boleh cetak dan dah boleh paparkan lesen yang sebentar lah. Okey. Seterusnya perkara yang ketiga, permohonan online terhadap pada lesen tidak berisiko. Sebagaimana maklum, untuk modul kali ini adalah berkaitan dengan lesen tidak berisiko. InsyaAllah akan diperluaskan pembangunan modul online kepada layanan detektif lesen secara bertingkat. Okey. Itu saja untuk taklimat berkenaan dengan lesen. Okey, saya sambung terus kepada taklimat yang kedua, iaitu berkenaan dengan taklimat penilaian pematuhan SOP pasar. Okey, taklimat aplikasi ini adalah berkenaan penilaian yang telah dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu selepas ia dilancarkan pada 17 Jun 2020 oleh Jadual Ketua, dan pelaksanaan soal SDA online ini diuruskan oleh Jabatan Teknologi Maklumat dan Jabatan Komunikasi Korporat. Jadi untuk maklumat soal selidik pemantauan SOP pasar diakses melalui imbasan QR code. Nama dia adalah QR code kempen pemantauan SOP pasar. Ini yang diwawarkanlah kepada pihak media semua. Okay, objektif utama adalah untuk mengenal pasti tahap pemantauan SOP bagi memudahkan pemantauan secara lebih rapi dan secara lebih
untuk makluman juga, dua pihak terlibat adalah MPK dan juga pengunjung pasar. Soal sedia ini dilaksanakan oleh petugas-petugas dari pelbagai jabatan MPK di pasar-pasar sediaan MPK pada hari ia beroperasi. Okay, untuk maklumannya, MPK juga telah menyediakan panduan pengguna untuk pengunjung mengimbas QR kod kempen pematuhan SOP pasar itu untuk kemudahan lah. Ada juga pengguna yang tidak faham, kita bagi dia punya langkah-langkah tersebut. Sebanyak 10 soalan berkaitan SOP pasar diperlukan untuk mendapat maklum balas. Di paparan ni adalah 10 soalan yang tertera. Dan untuk makluman juga, setiap jawapan yang telah ditetapkan, setiap jawapan bagi soalan-soalan tersebut telah ditetapkan pemarkahan untuk pengiraan ratusan pematuhan pasar secara keseluruhan bagi setiap pasar. Nanti akan nampak nanti saya akan tunjukkan dia punya rating. Okay, contohlah, ini nak bagi contoh soalan. Kalau ada satu soalan yang pertama yang atas sekali itu adalah adakah orang awam memakai pelitup muka ketika berkunjung di pasar? Jadi untuk jawapannya ada 3 jawapan. Kepada yang menjawab tidak mematuhi, maka akan dapatlah 1 markah kepada pasar tersebut. Yang apabila mereka menjawab mematuhi sebahagian, maka ada dapat 2 markah, dan seterusnya apabila menjawab mematuhi sepenuhnya, maka dapat markah penuh. Di situ nanti dikira. Sebanyak 29 pasar yang terlibat, iaitu 5 pasar pagi dan 24 pasar malam. Okay, untuk maklumannya, pasukan kempen yang terlibat dalam menjalankan soal selidik ini terdiri daripada 7 jabatan. Ini jabatan-jabatan yang bantu yang pergi ke pasar-pasar, iaitu Jabatan Teknologi Maklumat, Jabatan Komunikasi Korporat, Jabatan Khidmat Pengurusan, Jabatan Kemasyarakatan, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Unit Litigasi dan juga Unit Integriti dan juga Unit Litigasi dan Pendakwaan. Ini ada 7 jabatan yang terlibat samalah untuk memastikan soal selidik kepada pengunjung-pengunjung pasar ini dapat dilaksanakan. Okay. Seterusnya saya tunjukkanlah apa dapatan daripada soal selidik ini. Carta-file ini merupakan dapatan daripada soal selidik yang dijalankan. Kalau dilihat di carta-file itu, kita nampaklah sebenarnya siapa yang paling banyak datang pergi ke pasar. Kalau dilihat adalah yang paling tinggi adalah yang berumur yang berwarna biru, itu 31 hingga 40 tahun. Di ataslah. Dan yang keduanya adalah yang 41 hingga 50 tahun. Ini aktif lah, masih aktif tu datang pasar. Jadi kalau mengikut jantinanya, nampak lainnya rupanya kalau ingat macam perempuan kan, tapi di sini menyatakan lelaki yang paling ramai yang pergi ke pasar. Okay, itulah just roughly saja. Okay. Untuk seterusnya, ini secara overall lah ya, untuk mematuhi sepenuhnya dilihat 70% daripada mereka yang pergi ke pasar tu mematuhi, dan untuk mematuhi sebahagian 29% ni untuk laluan masuk lagi, dan juga jarak sosial adalah 57%. Biru adalah mematuhi sepenuhnya, dan warna kuning itu adalah mematuhi sebahagian, merah itu adalah tidak mematuhi. Okey, kita lihat pada tahap pematuhan SOP pasar pagi ni, ada 5 pasar pagi yang terlibat, iaitu pasar pagi Engkan, Batang Batu Nilam, Bukit Tinggi, Batu Tahir dan juga Kek Keng, dan Taman Andalas, pasar pagi Andalas. Okey, daripada 5 kita nampak, kalau lihat pada garisan yang warna merah itu sebenarnya ada border kat situ adalah had pematuhan. Ini had pematuhan. Maka mana-mana yang kurang daripada 75%, dia adalah dah tahap kepada masih tidak mematuhi dan kemungkinan boleh ditutup. Semua itu nanti berdasarkan kepada perbincangan lanjut lah pihak Presiden dan juga Jabatan Kesihatan, sebab ini juga ada 2 jabatan terlibat. Kalau lihat 75% pasar pagi Taman Ean ni dekat bertenggek lah tu, antara ya tak ya, ada itulah Ean dan juga Andalas 73 dan 79. Maka yang paling tinggi dekat sini Batu Nilam Bukit Tinggi. Nampak dia jadi 90%. Jadi di sini nampak tahap pematuhan SOP-nya adalah tinggi lah. Okey, ini untuk pasar pagi. Ini berdasarkan pada maklum balas 100 pengunjung setiap pasar. Bukannya keseluruhan 100 pengunjung, tapi 100 pengunjung setiap pasar. Okey, kita pergi pula kepada pasar malam yang banyak ni, iaitu 24 pasar malam. Ya. Untuk 24 pasar malam
Sungai Bertik, Gudang Lenas, Flat Sri Bayu dan juga Jalan Pengasah. Daripada catatan ini sebenarnya dapat dilihat dah pasal mana yang dalam kedudukan risiko untuk ditutup. Saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Tak nak saya. Okey, terima kasih. Ada soalan cerahan? Tuan Datuk Muslim. Jadi kita dimaklumkan perancaran untuk iLesen pada mesyuarat dalam kuasa tetap pelaksana. Jadi saya mohon supaya ahli majlis bukan ahli jawatan kuasa tetap dimaklumkan ataupun dijemput perancaran itu. Dan benda itu boleh dapat disimpul tu lah. Kemudian saya nak tanya yang duduk dalam tahun ni. Ni tadi kita ditunjuk oleh apa ni? iLesen tu dia punya apa ni? Data kelulusan. Maksudnya dari proses permohonan dan kelulusan pembayaran. Macam ni dia tak nampak tadi tentang apa carta orang yang tidak diluluskan. Permohonan yang tidak diluluskan. Dia masuk dalam dia akan ada sendiri. Tapi sebenarnya kalau ikutkan tu tidak secara straightforward lah. Apabila tidak diluluskan nanti mungkin ada akan tu di peringkat dan ketika datang ke majlis tu adalah dia punya tindakan-tindakan tu notifikasi kepada pelanggan tersebut, kepada peniaga. Maksudnya peniaga kena Itu datang berjalan. ini dia tidak bersiko. Yang tidak bersiko kita pukul dia tu. Maknanya dia boleh duduk mengarisan kalau datang dia fikir kita estimate kalau datang yang fikir dia je yang datang untuk buat urusan tu dia ambil masa lebih kurang 40 minit. Kan? So yang ini kita rasa dia go online semua ada prosedur dia okey. Dan yang itu dia boleh dapat dalam hari yang sama lah. Kan? Cuma tinggal lagi kita kena improve dari segi masa dan sebagainya. Ada yang detail tu kita akan mengolah sikit. Ada lagi yang isu sikit lah tu dalam mana. Maknanya yang ini lesen tidak berisiko sahaja. Yang lain tu kena go manual. Ini start apa yang kita mampu buat dulu lah. Okey, terima kasih Dr. Pengurusi. Satu lagi tentang selain daripada jabatan pelancaran oleh jabatan jabatan kuasa pelaksana, begitu juga tentang pembentangan oleh projek tentunya, mesyuarat infra tentunya, kan? Ataupun dalam mesyuarat kewangan ataupun mesyuarat kemasyarakatan. Ada yang melibatkan pemakluman kepada semua ahli majlis. Jadi sekarang boleh dalam tempoh pandemik ini kita minta yang ahli majlis yang bukan jabatan kuasa itu dijemput masuk dalam online. Boleh. Yang ini okey ya, kita minta tolong ahli majlis yang buat masukan SOP. Sebab ini kita punya concern kita tak boleh nak tengok semua. So kita harap komuniti akan observe dari SOP sepasang masing-masing lah. Sebab ini satu, dua-duanya kita katakanlah kita mengambil keputusan untuk menutup banyak dan check juga dari segi persepsi supaya nampak kepada masyarakat. Or else kita nanti menjadi bias. Kita kata tutup, tetap ni. So dari segi itu kita ini sejak start. Okay. Cuma Tuan Pengurusi nak tanya ini untuk mengadakan app sendiri dia ada kos tambahan. Ini semua in-house saja. Okey, baik. Tanya. Kalau tak ada apa boleh kita terus pada agenda. Okay. Dr. Pengurusi, tadi mengenai kupon parking yang kita nak promote tu, saya cuma ada satu permohonan untuk memberitahu kita mana stesen yang kita boleh sambarkan kepada komiti untuk beli kupon tu. Misalnya saya agihkan di Taman Ingan,
Polisi, ya itu kita punya maklumat, tapi penyebab kita tidak terima maklumat sedemikian, tapi mereka cuma terima maklumat untuk mereka membayar. Jadi dia akan tanya saya macam mana nak tahu hal tu, mereka tak faham. Jadi bila kita hantar dia bayar tu, dia untuk mereka bayar, kita kena sampaikan ataupun bagi satu surat mengatakan apakah tata cara kita untuk kontrak payment itu. Sebab ada yang sudah bayar, ada yang belum bayar. Jadi kata tak perlu bayar, kos kita kena keluarkan main bill. Tapi tak payah bayar tu maklumat kena sampai kepada mereka. Itu information yang dari BPH lah. BPH yang akan mengeluarkan sebab kena sewa dibuat oleh Jabatan Pelayan. Jadi kita akan bersama-sama dengan Jabatan Pelayan untuk membuat war-war kepada beliau lah. Mungkin dekat dalam mungkin mereka SMS lah. Kita simple je, kita gunakan, kita buat whatever lah. Maknanya pengumuman guidelines pun macam mana kita proses tu. Thank you. Saya jangan undur dulu. Okey, terima kasih. Kita terus saja ke bilik mesyuarat seterusnya. Untuk kita menimbang, menerima dan merumuskan berapa bilik mesyuarat jatuh kuasa jatuh kuasa tetap. Yang pertama, bilik mesyuarat jatuh kuasa tetap OIC bilangan 6 tahun 2020 yang telah diadakan pada 4 Mei 2020. Pak Polisi, boleh saya ambil masa sedikit untuk buat beberapa cadangan penggunaan saya. First of all, saya nampakkan ada garis panduan yang boleh pakai untuk kelulusan di USC. Tetapi saya ingin mohon satu kopi kerana garis panduan itu, empat garis panduan ini kepada kita lah untuk ini. Lagi satu, Tuan Polisi, memandangkan keadaan yang kita menjadi satu isu penguasaan penutupan jalan raya secara tidak halal, secara haram, saya ingin memohonkan kajian untuk membuat satu talimat umum kepada pemaju, kepada penduduk, kepada persatuan dan of course kepada kita juga mengenai SOP pemohonan supaya semua dimaklum dan tidak mereka menutup jalan sesuka hati. Dari ini kita mohon supaya dia dapat mengurangkan isu penguasaan di NPK. Yang kedua ialah mengenai saya ada muka surat, ada 2 paper di bulan bilangan 7 dan 6 mengenai LRT 3 di stesen 17. 2 paper yang saya baca tapi dia tak ada nota tambahan atau kurangan, tetapi keputusan mesyuarat ialah menangguh. Kalau saya boleh faham kenapa penangguhan itu. Yang kedua ialah mengenai LRT station juga. Saya ingin mencadangkan kalau kita boleh masukkan aplikasi Smart Selamat SITS di mana jadual LRT ini boleh dilinkkan ke dalam apps ini. So pengguna kita lain kali dia boleh mengetahui lah jadual LRT di stesen di Kelang ini. Yang ketiga ialah saya nampakkan permohonan ataupun perbincangan ada di dalam bangunan ataupun di compound LRT 3 stesen dia. Tetapi saya ingin menambahkan lagi supaya elemen keselamatan di luar compound bangunan. Misalnya lay-by zone untuk mereka drop off ataupun pick up either by bus, by kereta, motosikal atau basikal. Elemen keselamatan seperti pagar anti-crime di walkway ataupun lampu isyarat, zebra crossing, keperhentian bas yang berdekatan kalau ada. Sebab ini isu selalunya stesen siap, sekelilingnya tidak support inilah. So ini adalah untuk LRT station. Ada penelitian syarat KM, ada 3 yang saya ingin bawakan ke sini. Ialah elemen yang bandar selamat. Saya nampak ada isu dia tuliskan untuk mengambil kira elemen
mempermudah jalan masuk atau keluar itu. Supaya setelah KM ini di-approve, lain kali kita tak perlu guna majlis punya wang untuk tambat unsur ini. Yang kedua ialah mengenai konsep pembangunan rendah karbon. Kita menggalakkan mereka menyediakan tong kita semula yang menghasilkan plastik, kertas dan lain-lain. Saya ingin menambahkan kaedah pelaksanaannya dan pemantauan. Adakah kita nak mohon mereka untuk merekodkan keberatan yang dipungut atau dijual dan jadual pembersihan kebun sampah itu. Walaupun dia ada itu tapi tak ada unsur untuk pemantauan. So itu yang ingin saya tambahkan. Okey, mengenai isu kebun sampah, kita mensyaratkan mereka untuk menyediakan kebun sampah. Tetapi saya ingin meneliti lagi untuk desain jaga bentuk kebun sampah itu. Sekarang kita nampak dia segi saja, tapi dia tak handy, dia tak ada orang nak pakai. First kita tengok aliran udara dia, memang untuk desain tu mereka bentuk, kalau boleh diadakan exhaust fan ke ataupun lebih ada berlubang supaya udara boleh lebih ada aliran udara dan tidak berbau busuk. Yang kedua kena ada pipe air, sebab untuk pembersihan kebun sampah tu tak ada air untuk bersihkan. Yang ketiga, kalau boleh dipasang lampu, sebab ada komuniti yang balik di malam, so dia tidak nak pergi kebun sampah untuk buang sampah dia. Dan keempat, mungkin CCTV dipasang di situ untuk keselamatan. Dan kelima ialah sekarang ada isu yang kompakter tidak boleh masuk sebab kereta sudah parking depan. Jadi ini lokasi kebun sampah ni mohon di lokasi yang strategik dan kita mohon untuk merekodkan jadual pembersihan. Sebab kebun sampah tu kalau selalunya kita tak buat gotong royong, tak ada orang buat pembersihan. Itu saja cadangan saya. Sorry, thank you. Kalau untuk musik saya nak tambah sikit tentang kebudayaan nasional yang tadi. Jadi tentang kebun sampah tu. Sekarang kita punya amalan kita berusaha adalah kita gunakan contohnya rumah startup. Kita pakai roller shutter, dia turun naik tu kan. Tapi dia punya tu bila kerja di tempat selatan ni, memang ada orang tak pakai pun. Siapa nak pergi buka tutup lepas masuk tanpa tutup balik. Kena anak dia pergi, tak sampai pun dia punya tangan dia, betul lah. Jadi mengapa saya cadangkan supaya atau semua suka kita tukar kepada air selain itu. Benda air ni contohnya memang angin tak boleh masuk. Dan maknanya dia ventilating tu ada, kan? Udaranya ventilating ada dan dia punya apa ni? Mereka cuma peluang ni tolak je sliding itu untuk letakkan sampah. Kalau dia tak ada disiplin sekalipun, contohnya kalau dia bagi pun masuk dalam apa? Pupuk tu juga. Tentulah ini yang satu contoh tidak baiklah. Tetapi kalau berbanding sekarang kita pakai roller shutter tu nampak macam kurang berkesan lah. Mau dipertimbangkan. Ini pakai apa je? Pakai ini apa? Yang sliding air ni. Air sekali. Itu apa? Kiri kanan bawah. Ketua jawatan ada yang nak respon ke? Rizal, ada nak respon? Tadika, yang tadi ada nak respon ke? Pertimbangan SF, CP, JJ ni berencana dia. Konvensional. Ada konvensional dia. Jadi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Penisi Wali Madinah semua, Ketua Jabatan. Berkaitan dengan garis panduan yang disebutkan tadi, ada beberapa garis panduan yang telah ada dan juga prosedurnya. Contohnya seperti yang tekan tadi, garis panduan ataupun bagi kebenaran khas, pondok pengawal, dia juga ada. Dan juga prosedur untuk cas kemajuan. So satu lagi untuk
rumah bersalin ataupun berpantang ni, kita dalam penyediaan dah siap pun kita nak tentang persyaratan kita sebelum kita tentang kepada OEC. Tapi mana-mana garis panduan yang ada yang telah dinyatakan, insya-Allah kita boleh uruskan taklimat yang ada lah. So bagi syarat untuk badan rendah kabel untuk semua jenis pemajuan kita telah tetapkan syarat standard. Bagi semua pemaju menyediakan elemen badan rendah kabel, kita nyatakan secara spesifik. Bagi untuk menggalakkan perkhidmatan guna tenaga, untuk air, perkhidmatan air melalui kaedah SPA, penanaman pokok jadual dan juga kitab singga. Jadi kita baru saja berbincang tentang rancang dengan JPP dari saya sendiri untuk melihat kaedah yang bersesuaian bagi rekod sampah-sampah yang dikolek secara berasingan ini. Dan satu lagi kita sekarang insya-Allah kita akan letakkan dalam next website dan sedang meletakkan sampah 3A berapa kawasan di NT. Jadi pun dah minta percakapan dengan para JPP. Untuk yang bandar selamat juga kita sebenarnya telah ada satu generasi bahas bagi semua pemaju untuk mengesahkan plan dan rancang, dia perlu fulfill, penuhi dan semak tersebut. Yang ini kita tidak memaksa, tetapi kita menggalakkan dan melihat kepada kesesuaian sesuatu kemajuan untuk melaksanakan elemen bandar selamat. So yang ini pun kalau point checklist ni kita boleh masukkan silakan taklimat. Okey, silakan. Nanti atur satu kali ya. Terima kasih. Untuk stesen LRT 17, untuk makluman semua, paper telah pun saya bentangkan sendiri bersama dengan perancang di mesyuarat tindakan negeri pada minggu yang lepas pada hari Khamis, dan MTS juga telah meluluskan ataupun bersetuju dengan beberapa perkara, but I've yet to reveal sebab ini mesyuarat baru lagi di endorse oleh MKN. Once kita dapat keputusan daripada endorsement dari MKN, insyaAllah kita akan kongsikan. Untuk stesen-stesen yang lain, untuk maklumat semua, saya rasa semua telah sedia maklum. Kita ada stesen 19, stesen 19 kita ada pindaan dari segi layout KM, dan Juruperunding juga telah ambil untuk buat pindaan daripada dari segi layout. Untuk stesen 21, 23 dan 25 telah lulus KM, cuma tengah dalam proses syiar-syiar pematuhan. Cuma kita ada sedikit cabaran dari segi stesen di Pasar Meru, stesen 18 okey, di mana paper telah kita siapkan, tapi pada masa ini kita pun disebabkan we have the second thought of moving di di Pasar Borong kepada Jalan Astana, dan kita tu dah beberapa kali untuk turun decide bersama dengan YDP sendiri. We have a second thought of maybe remaining ataupun remainkan ataupun maintain Pasar Borong di tapak sedia ada, sebab kita cuba mengkaji dari segi keberkesanan sekiranya kita pindah ke Jalan Astana, sama ada operasi Pasar Borong tu akan dapat beroperasi seperti biasa ataupun tidak. Jadi we still in the discussion of a technical part untuk Pasar Borong Meru tu, Pasar Meru ni just to enlighten, kita bagi pencitraan untuk study 3 option. Satu, pindah ke Jalan Astana dengan pihak LRT 3 kuat, dia buat sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kita ambil buat papasannya
Saya mohon sekiranya ada satu ruang yang boleh kita memperbincangkan secara perinci, kerana saya percaya untuk report ini dia tak sesuai dan terlalu panjang dan kita detailkan, dan juga mungkin untuk kita cari jalan dan mungkin kalau kita bantu JTP dan KDB ni untuk mudahkan urusan di kawasan luar bandar. Saya percaya kalau kawasan perumahan ni mudah kerana ada sistem kutipan sampah domestik yang teratur. Cuma di kawasan luar bandar ni kita perlu pergi perempuan yang berfungsi. Terima kasih. Okey, ya. Yang tu orang. Okey, boleh keluar untuk sana. Okey. Saya berpuasa nanti untuk yang dibangkitkan tadi dulu 4.1 dan related juga dengan minit 40.5. Related apa Kita seterusnya pergi pada minit mesyuarat dengan kuasa infrastruktur dan kemudahan awam Bidang 4 tahun 2020 yang telah diadakan pada hari Khamis 11 Jun. Yang biru saya kena lain. Cukup pada minit mesyuarat dengan kuasa infrastruktur dan kemudahan awam. Infrastruktur. Betul terus dia? Sebab kita tak berisik. Yang ni. Apa izin nak? Apa izin? Jauh ni. Jauh. Kalau untuk agenda selepas indah bandar adalah jawab kuasa perumahan, pengurusan bangunan dan binaan. Ada lagi mana apa? Biru. Sebab saya fikir ada jangan cek kat belakang. Okey, dia dah ke belakang sikit. Jadi pada minit mesyuarat jawab kuasa perumahan, pengurusan bangunan dan binaan dan masjid. So dia Saya yang ini tidak dimasukkan pada apa. Pengurusan terbizik kan sekarang. Ya, Okey. ya. Muka surat 4, strok 23, minit 3.1.1. Disebabkan isu ini memang akan mengambil masa sebab dah 2 tahun masih kita belum dapat kata putus untuk isu ini. Tapi saya minta Tuan YDP untuk settlekan saya isu pemotongan pokok at least dekat sana untuk sementara ni. Sebab dah sekali pokok tumbang, pokok yang ditumbang pun belum ditiadakan lagi. Banyak lagi pokok dekat sana anytime boleh tumbang. So saya takut nanti main issue kita tak settle, at least sekeliling tu kita cuba settlekan dengan cepat. Thank you. Oleh 311 ni kita nak keluarkan ke apa? Tak boleh keluarkan. Ada yang sini keluar. tidak ada pemotongan pokok. Saya minta tambah lagi satu. Tambah lagi. Tuan Dr. Pengurusi, muka surat 6 iaitu perkara 3.2 projek perkataan. Pengurusi, isu ni saya rasa dah lama. Saya dah berada di majlis ni dah 5 tahun. Sebelum ni mantan ahli majlis lain pun pernah bawa isu ni. Sampai hari ini kita tak dapat selesaikan masalah rumah terbengkalai ini. So bagi saya, rumah terbengkalai ini tak apa, biarlah dia terbengkalai berapa lama pun tak ada masalah. Okey, kerana saya dah dalam 5 tahun saya dah dengar banyak alasan, banyak jawapan, banyak hela diberi oleh pemaju dan lembaga perumahan.
So, apa yang saya nak minta dekat sini ialah majlis dapat melihat tentang kebersihan. Kerana perkara ini sebelum ini telah dikeluarkan dalam TV3 juga. Okay, sebelum ini. So, saya minta lah selepas ini ya majlis firm dengan pemaju ataupun lembaga perumahan supaya kalau boleh buat coding dan buat pembersihan di kawasan itu. Pasal banyak kacau ganggu kebersihan tu memang teruk ke kawasan itu. So denggi pun terlalu tinggi di kawasan itu. So saya minta lah pihak majlis firm dalam hal ini. Kita tak naklah dengar setiap tahun, setiap kali kita bermusyawarah alasan, macam-macam alasan diberi. Saya dah 5 tahun dengar benda-benda ni dah. So minta lah. Thank you. Tuan Pengerusi, untuk tambahkan kepada isu rumah terbengkalai ataupun tanah terbengkalai, saya ada isu juga di Bandar Baru Kelang Heights tu, banglo, 3 unit banglo yang terbiar dan sudah menjadi hutan, pokok pun sudah besar. Tapi masalah yang sudah lama dibawa, isunya ialah tak dapat nak mencari owner. Saya sudah minta bantuan dari litigasi, sekarang masuk balik kepada BPH untuk dapatkan owner dia. Saya ada isu ini, doktor. Mereka tidak boleh dapat siapa owner 3 lot bungalow itu. Dan I think ini mohon di kesihatan dia tidak dapat. Lepas tu pergi ke litigasi, pergi ke pejabat tanah, dapat itu owner itu salah pula. Lepas tu pergi balik sekarang nak minta bantuan dengan PPH pula. So the ownership is an issue, doktor. Kita tengok soalan mana? Soalan tak ada apa-apa. Mungkin dari Dr. Busi, masalah projek-projek terbengkalai, rumah-rumah terbiar, tanah-tanah terbiar ni, PBT ada kuasa yang terhad. Ya, terhad dari segi tanah tu masih di owner tu punya. Jadi di sini bila tanah owner tu adalah di kuasa pejabat daerah, I think there must be some get together between PBT dengan pejabat daerah, discuss cara mana kita nak selesaikan masalah ni. Because the problem is owner peduli dah, dia tak kisah. Ya, dia akan kalau jiran tu komplain pasal nyamuk ke, ular ke, apa ke, kotor ke, dia tak kisah. Jadi saya rasa kalau boleh pihak daerah bersama-sama dengan PBT dengan KPKT ke, bincang cara mana kita nak selesaikan ni rumah-rumah yang bergalai ataupun pembangunan terbiar. Komplit. Saya sadang dulu kita nak rampas, saya tak boleh. Kalau kita minta bersama dengan semua menteri senaraikan yang ini semua boleh tak? Senarai baik. Ada dah. Kamu sih, macam ni boleh tak saya nak bercadangkan dulu, ada pernah ada satu cadangan. Saya tak silap saya dalam awal tahun 2020 ni lah, daripada Exco Perumahan yang lama untuk diwujudkan satu jatuh kuasa kecil rumah ataupun bangunan terbengkalai, projek terbengkalai. Okay. Jadi saya bercadangkan satu kali bila kita bincangkan projek terbengkalai ni, saya juga bersetuju dengan yang Mahkamah Dato' Sri Radio bahawa dalam jatuh kuasa tersebut boleh juga kita cadang untuk dilibatkan pejabat daerah dan beberapa agensi yang berkaitan, kerana kita akan dapat jawapan yang terus. Mungkin kerana ada pelbagai mesyuarat yang berlangsung, kita adakan mesyuarat tersebut case by case. Okay? Maknanya dia bukanlah satu mesyuarat yang bulanan, tapi kes yang perlu diselesaikan akan dimesyuaratkan berdasarkan kes. Yalah, kalau boleh kita tak naklah kebengkalan ini banyak. Cuma bila kita melihat tentang projek terbengkalai yang kita urusi, saya ambil satu perkara yang paling mudah terlihat. Satu kejayaan yang saya rasa perlu diberikan kebanggaan Kelang ni adalah Hotel Wyndham yang dah lama sangat terbengkalai dan akhirnya tersegam indah. Kan? Dulu kalau landmark kita nak bagi tahu Kelang ni kat mana adalah bangunan hotel tak siap. Itu satu. Keduanya masih ada lagi beberapa projek terbengkalai yang kita lihat di tepi highway. Kita ada satu bangunan yang di sebelah kiri tu kan. Saya mengandaikan kalau projek itu dapat diteruskan, landscaping daerah Kelang ini juga akan nampak lebih cantik dan indah dan nampak gagah. Jadi saya bercakap dengan Tuan Musi, jawatan kuasa kecil
rasa projek terbengkalai ini perlu untuk diwujudkan dan kita semak case by case, dan seperti Dato' OBD maklum tadi, semua agensi perlu terlibat dan kita dapat jawapan terus, tidak ada rujukan-rujukan melalui framework ini. Terima kasih. Kita sokong. Maknanya yang ini adalah menunjukkan tentang kuasa perumahan perusahaan bangunan dan juga atas izin. Kalau kita nak wujudkan itu, forumnya tentang kuasa maknanya dia ini induknya. So dia akan disalahkan peneliti komite. Okey. Ini kita lagi sebelum kita sampai. Tuan Pengerusi, mohon ke muka surat 13. Keputusan ini adalah digugurkan. Perkara ini mohon digugurkan daripada ini persoalan kerana tidak akan terlalu diambil. Saya mohon dikekalkan kerana ini ada aktiviti yang masih berjalan di SAT walaupun dia baru mohon BKM. Saya mohon ini dikekalkan untuk pantauan kita. 339. 341. 888. Oh. Tuan Pengerusi, itu muka surat 17 3.5.2. Yang ini adalah binaan tokong di tepi jalan tu. Hari itu saya mohon untuk pihak NGO, dia tanah kuburan kan, untuk pergi bincang dengan PTB Kelang untuk menjaga usaha, menjaga kawasan tu sebagai perisut lah. So ini kata dirobohkan, saya mohon ditangguhkan lagi menunggu perbincangan mereka ke PTB Kelang. 352. Okey, itu sahaja. Okey, ya, sudah sedang sokong. Sedang. Terima kasih. Kita pergi ke bilik mesyuarat seterusnya. Bilik mesyuarat jadualkuasa infrastruktur dan pemeliharaan bilangan 4 2020 pada 11 Jun. Yang ini pada page. Okey, yang kita tuan Tuan Pengerusi, ya, muka surat 28 tahun 31 3.5. Gerai IPK. Gerai IPK di Tohajang. Saya minta tolong kerana yang ada di Sokong terlampau tak selalu. So dia punya saluran longkang tu memang terlalu buruk. Ada pernah juga banjir dengan penuh anak-anak dengan dia punya bangunan. So ketua kampung pun minta kalau boleh disegerakan. Sudah boleh. Sudah dah mulai tak? Masih sudah okey. Jadi ada Adakah lampiran ini bersama dengan yang hari? Ya. Kalau bersama saya nak rujuk lampiran ini. Saya nak rujuk lampiran yang bagi DUN N49. Saya mohon dalam senarai ini saya lihat ianya senarai yang perlu, dan saya juga mohon daripada pihak transmusi dan juga pilkada untuk dipertimbangkan juga untuk ada beberapa permohonan yang satu paling utamanya adalah di kawasan Lorong Gelang Lokasi Terapan Jalan dan juga di Pasar Muraya Abina.
Boleh. Pak Rosi, saya cadang untuk diterima. Seterusnya kita kepada Minit Mesyuarat Jadualmasa Kesihatan Pemasarakatan dan Teknologi Maklumat bilangan 3 tahun 2020 pada 12 Jun. Okey, kita ada beberapa surat, ada beberapa ini kan operasi C3 ya. Okey, ada pandangan berdasarkan itu ada sedikit menolak para pengguna kendaraan. Terima kasih. Muka surat 22 iaitu tentang isu anjing liar. Saya rasa isu anjing liar di Kelang ni sangat tinggi aduan daripada penduduk. Walaupun Jabatan Kesihatan dia mencuba berbagai cara untuk menangkap anjing-anjing liar ini. Tapi setiap kali mereka pergi tak berjaya untuk menangkap. Okey, mungkin ada banyak sebab lah. So saya rasa macam mana kita nak tangani untuk masalah ini, saya rasa kita kena study because banyak sangat anjing liar di kawasan-kawasan komersial, kawasan perumahan. Aduan memang mereka buat, tapi itulah tindakan itu tak ada. So mereka tanya balik dengan kita, apa kita buat? Kenapa kita tak tangkap? Kenapa kita tak? So macam-macam alasan kita terpaksa beri kepada penduduk. So I think kita kena sit and study on this matter, mungkin dengan persatuan I don't know lah, the pet lovers and all that. So bagaimana kita nak tangani masalah ni? We have to study because saya ingat every year the amount kita guna untuk anjing liar ni terlalu tinggi. Kita tengok kita tangkap banyak, tapi tak habis. Kita tangkap 100 dalam bulan ni, mungkin 200 dari wujud. So how to solve this problem? Jasmine dekat bagusnya ada mana perbincangan? Ada, okey. Jasmine ya. Jasmine kesihatan. Okey. Halo, okey. Apa update-nya? Okey, terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Tuan Puan SU juga di ahli majlis. Berkaitan dengan perkara 4.16 ni, berkaitan dengan pada minggu lepas kita telah membuat satu jatuhan kuasa kecil berkaitan dengan untuk menangani masalah-masalah anjing liar dan juga anjing peliharaan untuk daerah Kelang. Tapi mesyuarat kali pertama telah kita jalankan pada 23 hari bulan 6 itu dan masih lagi dalam perbincangan. Dan dalam jawatan kuasa kecil tersebut juga kita telah menjemput ahli-ahli majlis dan juga jabatan-jabatan seperti Jabatan Veterina untuk kita tengok apa dia masalah dan juga apa dia cara untuk penangkapan anjing dan juga kaedah-kaedah yang selanjutnya yang kita akan bincangkan kemudian nanti. Jadi memang kita telah buat satu kerjasama dan juga akan datang kemungkinan kita akan bekerjasama pula dengan Persatuan Kebajikan ataupun PAUS ataupun NGO supaya kita dapat mendapat satu keputusan yang lebih baiklah untuk menangani masalah ini dia. Itu saja ya. Outstanding ke proposal tak ada?
dia tutup tu ya. Saya Dr. Musi dah lama dah cadangkan dibandulkan, tapi dibantah oleh NGO. Siapa population increase is more than tangkap. Tertangkap 100, dia increase population 200, 300. So never ending story lah. Kalau boleh kita buat satu yang mana kita boleh kurangkan. Tangkap lebih, dia punya perkembangannya kurang. Jadi dia story akan reduce. Tapi kalau kita tangkap, saya rasa tak kehabisan sampai kiamat. Tahu sih, satu tentang Nigeria. Saya baru-baru ni dengan Jabatan Kesihatan, dengan pengarahnya sendiri, dengan Yang Berhormat Abdul, menangkap anjing. Dia proses menangkap anjing ni bukan mudah. Hampir anjing tu trigger tekam kita lah. Satu, tentang proses, okey, yang tim yang sedia ada ni saya rasa perlu dikekalkan dan juga perlu ditambah. Okey, saya percaya satu tim untuk satu daerah Kelang tidak mencukupi dan tidak memadai. Satu lagi Tuan Fusi, tentang anjing-anjing liar ni, pelbagai cadangan telah pun diresapkan. Saya juga melihat kita cari grassroots kita, bagaimana anjing liar ini boleh hidup dan macam mana dia boleh jadi liar. Okey, mungkin kita kena buat satu brainstorming session sebab saya lihat ada punca-puncanya juga daripada kawasan-kawasan kilang berhampiran yang membela anjing sebagai security mereka. Mungkin penguatkuasaan undang-undang ataupun penguatkuasaan dari segi perlesenan kita yang mana kita boleh tap in dengan isu anjing ni, kita tap in kan. Sebab pada saya maksudnya contoh macam kilang-kilang yang menggunakan khidmat anjing sebagai security ni juga perlu dikaji semula sama dayanya perlu ataupun tidak, kerana pada saya itu tidak memadai dan tidak perlu untuk kita ada, kita benarkan segitu. Dan walaupun tidak dibenarkan, tapi kita buat enforcement supaya at least kalau tidak daripada pucuk kita tak dapat tangkap daripada akar, kita boleh selesaikan dahulu. Ini salah satu lah segi pandangan, bukan hari ini platform untuk diperbincangkan perkara ni. Kalau macam Cik Muji maklum tadi bahawa ada jatuh kuasa kecil anjing liar ni, kita empower jatuh kuasa tersebut dan why not dalam mesyuarat tersebut dijemput mereka-mereka yang berkaitan seperti POS atau mana-mana NGO duduk bersama dengan kita, bincangkan table talk dan kita selesaikan satu persatu. Sebab dia betul macam Jasmine cakap, anjing liar ni bukan satu perkara baru dan bukan perkara yang boleh kita remehkan. Sebab kadang kacau ganggu yang biasa mungkin kita lihat sebagai satu perkara yang common, tapi kalau dah ada serangan anjing yang ada yang cedera pun akan jadi isu pada kita nanti. Terima kasih. Terima kasih. Saya actually mention juga satu contoh saya bagi iaitu development area. Contoh dia buat kawasan perumahan. So developer ni dia bila dia masuk, dia akan bawa masuk anjing. So dia bawa anjing, mungkin dia bawa masuk anjing 5 ekor. Lepas tu dia jadilah 15-20 kan. So selepas projek ni tamat, dia biarkan semua anjing-anjing terhadap itulah. So ini pun satu punca. So apa yang saya cakap tu kita kena kaji semula. Contoh kita kena macam developer area. Okay, you ada anjing ni. Nanti sebelum you pergi macam mana? So we have to take down all this. Ini satu isu Datuk Musi pasal lembu. Lembu ni memanglah zaman-zaman saya dengar cerita ni dah pun naik dia muda sampai tua dah. Tapi lembu ni saya rasa aneh sebab apa? Dalam PBT MPK ya, tidak dibenarkan peternakan lembu. Ya, jadi kita risau apa sebab ada peternakan lembu lah Jadi nak tangkap lembu biasa ni kita pergi siang-siang. Pergilah dengan kejual lembu sampai tersusukur, jatuh-jatuh, luka-luka. Tapi sebenarnya kalau ada peternakan lembu yang haram, kita pergi ke tempat bukan siang, malam. Di mana lembunya akan berkumpul situ dan kita sita the whole kandang. So apa dia memang haram. Kita tidak ada pelesenan dan kebenaran untuk adakan peternakan lembu di dalam MPK. Jadi kita pergi tempat dia, malam-malam tangkap satu semua sekali. Kita sita semua sekali. Kita macam lembu je dan kambing-kambing. Jadi that's only solution. Otherwise dia akan masuk shopping dekat Ion lah, masuk macam-macam. Masuk bank
Tunggu bandaraya tenangnya belajar Datuk. Bagi sekolah butik ke. Sekolah lagi nak pergi shopping lagi. Pergi ATM, boleh masuk ATM. Pergi nanti beli barang. Fact means that kita tidak ada izinkan pencegahan lembu dalam PKA. Jadi all those macam kedai haram itu, macam ada di kandang haram lah. Dan kita boleh tangkap malam-malam jangan siang-siang. Dia siang-siang dia shopping di bag ni. Jadi malam-malam dia tidur tangkap. Kita bagi dia tempoh untuk tidak. Sudah. Ada lebih tu sampai berpuluh ekar. Tapi dia malas kat sana. Dia kata dia di depannya sini dia tak ada ion sana. Sini ada ion. Okey. Kita sampai Okey, terima kasih. Kita pergi pada mesyuarat seterusnya. Ini mesyuarat tentang poster perizinan dan kawalan pengadaan dan nomor 4 yang telah diadakan pada 15 Jun tahun 2020. Dan Tuan Guru Sri, good morning. Selamat pagi dulu semua. Muka surat 70/74 6.3 Jalan papan Pasar pagi Jalan papan Panamaran. Kita sudah tahu Jalan papan Panamaran yang terbesar sekali di kawasan Kelantan. Kita ada terima banyak aduan peniaga haram di sekitar kawasan penduduk bersekeliling sana. So sebenarnya belakang ini tidak ada secara mesti durian. So ini peniaga haram masih timbul dekat sana, terutamanya hari Sabtu dan Ahad. Masa COVID time from the 18 to March sampai sekarang, I want to ambil kesempatan ini. Terima kasih kepada Jabatan Perizinan Penuh Kuasa yang jabatan yang terlibat memang put a lot effort untuk menguasai tempat sana. Tapi pada masa sekarang lagi, peniaga haram dari tempat-tempat mana pun, Seremban ke, Tanjung Spark ke, Pantin ke, tapi ini yang kita tak, di masa COVID time, kita tak dibenarkan orang asing masuk peniaga. Tapi ini yang akan penduduk sangat khawatir keselamatan, kesihatan mereka. So saya ada buat aduan kepada Jabatan Perizinan dan Penuh Kuasa. Tapi Ijat Azhar ada maklum dengan saya sebab kita sementara Penuh Kuasa kaki tangan tak cukup. So saya faham lah. Tapi I don't know why with agak kita masuk, selama kita masuk, why the peniaga this haram tidak dihapuskan. Tapi dia masih kekal atau lagi banyak. What is the cara pemantauan? Is it we need to kajian? So the penduduk ada bincang dengan saya, why not MPK Penuh Kuasa form a team, maybe special jawatan kuasa tetap dari pukul 6.30 sampai pukul 9. This is the season time for that. So bila kita pantau, kita dia satu pusingan mungkin 1.5 jam, dia buka balik. That is the issue. So when this jalan papa pasal pergi nanti kita buka balik, I think we need to put a lot of effort for this council. Terima kasih. Yang jalan papan ni kita tengok terus ingat ada isu tadi pun apa ya Tuan Dr. Fungsi, saya sikit. Dia kes ni bukan berlaku di dalam papan. Jadi satu contoh seperti ini surat. Saya rasa banyak pasal yang sama lah. Cuma kes dia mana pasalnya bangunan tetap kan. Jadi mengapa kita kalau saya suka supaya kita tak tu substation gitu. Especially substation, especially bila ada kes yang apa yang untuk pemantauan yang lebih kerap. Substation memang kita letak 2 orang ke 3 orang ni kuasa. Dia dimantau tak. Kita dekat sana lah. Point there lah. Jadi nak big polis itu lah yang Tapi polis lah, yes.
pondok kecil kan. Jangan lupa tekan. Tuan Kongsi ada tambahan sikit. Sekarang kita nampakkan penjaja durian memang banyak. Saya tengokkan dia. So adakah kita kena fikir, adakah kita boleh bukakan satu tempat, contohnya kumpul macam 3P, supaya semua orang boleh berniaga. Sekarang COVID-19 pun menjadikan ramai orang hilang kerja. Kita carikan tempat yang sesuai lah, bukan semua. Kalau keadaan dia jadi di tepi jalan, bahaya. Nanti kalau ada aksiden, siapa nak tanggung kemalangan tu? So saya rasa kita majlis mungkin boleh kaji balik atau ahli majlis ada pandangan mana tanah yang rasa sesuai, lokasi yang sesuai boleh cadang lah, saya rasa. Kongsi. Sorry, terpotong. Tak perasan. Okey. Saya nak bagi penjelasan yang jangan dulu. Saya tapping dulu tak? Kan sekali jalan Jazah bagi lah. Takutkan 2 kali biji belah Jazah. Sorry Jazah. Jangan makan ada bangun tadi. Sorry. Okey, tuan Majlis, saya setuju dengan saudara Jackie tentang kita gesekkan tempat. Maknanya dia jadikan satu identiti kalau nak makan durian waktu musim dia, ini kawasan dia mana teratur. Okey, kalau dia nak mohon pun dia tahu. Jadi kita akan create satu pelanggan tetap di kawasan itu sekiranya sampai musim buah-buahan katakan satu yang mungkin dia boleh dicadangkan beberapa lokasi bagi kawasan-kawasan. Keduanya Tuan Fungsi, satu saya juga memohon secara peribadi kalau kita boleh look itu setiap kawasan ada penceritaan yang berbeza. Cuma pada saya begini, peniaga-peniaga kecil ini kita lihat mereka tidak melakukan jenayah, cuma mereka tidak berlesen dan tidak tahu bagaimana prosedur susun atau perniagaan yang teratur dan rapi. Mungkin kita boleh cuba memandang dari sudut yang lain daripada kita ambil tindakan untuk mereka. Tak contoh pandangan saya lah. Kita ambil pendekatan untuk macam diwujudkan disebutkan tadi program 3P, kita alihkan mereka kepada tempat yang lebih sesuai untuk berniaga yang tidak ada mana-mana. Maknanya poin saya adalah bukan nak 3P itu kita nak ceritakan, tapi point of view kita tadilah di mana nowadays dalam keadaan selepas PKP ini saya percaya akan ada isu penjaja tepi jalan yang ramai. Satu, kerana ada yang kehilangan kerja. Kedua, peniaga pasar malam yang masih lagi tak dapat full operation dengan perniagaan mereka. Dalam keadaan sekarang masyarakat masih lagi sensitif dan emosional apa yang berlaku dalam PKP. Sebab contoh saya ambil, pembantu saya pun baru saja ditamatkan perkhidmatan kerana kilat tidak dapat meneruskan operasi mereka. Itu yang terdekat yang saya tengok. Jadi mungkin ada kisah yang lebih menyayat hati lagi yang kita juga perlu ambil pendekatan yang berbeza terhadap situasi yang berlaku sekarang. Terima kasih. Okey, Tuan Kongsi, saya ada 1 minit mesyuarat perizinan saya tak dapat. So, satu lagi kosong hero. Satu lagi warga asing, peniaga warga asing. Saya nampak hangat sangat dalam sosial media dengan Facebook website. Mereka katanya MPK. So image kita makin lama makin itu. So minta jasa baik. Sebab belakang saya tu belakang Ion Big pun ada 2-3 foreigners bukan wilayah kecil. Saya pun dah 2 kali dah bagi aduan. So masih mereka berniaga juga. Saya minta jasa baik. Bukan kawasan saya saja, seluruh kawasan lain yang lain pun. Kalau masih kalau warga asing ada, minta jasa baik. Sebab keadaan sekarang ni COVID-19 ramai orang tempatan orang Malaysia tak dapat berniaga, pasar malam lah, macam-macam kan. So I nampak warga asing ni masih bukan gerai-gerai, tak kira tak ikut SOP. So itulah kalau boleh kita kena solve juga problem ni. Kalau tidak yang hari itu di Almeida, lepas tu yang lain-lain sudah hantam. So akan datang ada orang lagi hantam kita yang image MPK memburukkan. Saya minta jasa supaya ambil
peniaga yang melibatkan penjaga-penjaga ni, kita memang ada tampak 3 P lah yang kita telah sediakan. Cuma dalam masa yang sama untuk pasca COVID-19 ni, pihak saya